Baik, kita bersama di segmen motivasi kewangan bertajuk pengorbanan seorang anak bersama narasumber kita yang mulia Puan Afizah Osili, pakar kewangan. Salam sejahtera. Ya, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita berbicara mengenai dengan pengorbanan seorang anak dalam segmen motivasi kewangannya. Jadi walaupun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Afizah Osili kerana sudah datang ke Studio Rahma Pagi. Sebenarnya Afizah Osili ini bukannya asingnya di Studio Rahma Pagi. Kita ini sering menjemput Puan Afizah Osili untuk membicarakan mengenai dengan segmen kewangan ini. Jadi pada minggu ini kita bicara mengenai dengan pengorbanan seorang anak. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan ya, sebagai mukadimah apa sebenarnya maksud tajuk ini. Silakan. Okey. So pengorbanan seorang anak ini adalah di mana fasa hidup ketani adalah ketani juga seorang anak, ketani juga seorang ibu atau bapa, kira generasi yang tersepit di perantaraan lah antara menjaga orang ibu bapa sama menjaga anak ketani macam tu. Baik, itulah antara pengkongsian kita ni. Sedikit tajuknya pengorbanan seorang anak. Bukan hanya setakat kita ni memang seorang anak, tapi seorang yang sudah dewasa yang mampu ada tanggungjawabnya yang masing-masing. Bukan hanya setakat kepada anak-anak kita ni, tapi juga bagi mereka yang sudah pun veteran lah ya, boleh dikatakan kita ni juga pastinya mempunyai tanggungjawab tersebut ya, generasi tersebut di antara kedua-duanya. Baik, untuk seterusnya mengenai dengan generasi tersebut mungkin dengan lebih terperinci lagi Puan. Jadi generasi tersebut ini pasal kiranya ketani menjaga ibu bapa yang makin menua dan ketani perlu membalik keperluan harian bis durang sama bil rumah macam air, electricity, mungkin telefon durang dan lain-lain. Itu kira ketani yang akan membayar dan yang paling penting itu perhatian perubatan bis dia. Sebabnya kesihatan durang mungkin akan merosot dan masa tua ni tidak sama dengan masa ketani muda. Betul. Yang dapat recover cepat. Jadi perlukan lebih perhatian dari ketani lah, dan untuk ketani meluangkan masa dengan bis durang juga. Kali on top of that ketani menjaga lagi anak-anak ketani yang membesar juga. Sama jangan keperluan harian durang, pendidikan yang semakin semakin hari semakin tahun makin mahal. Sama ketani pun kalau durang sudah besar kan, ketani mesti jo memberi ilaun narah durang kan. So betul. Macam ketani masa ketani kan memplan atau nyorang tersapit. Aku akan menjaga ni, yang menjaga ni juga dua-dua. Cuma itulah yang lebih terperinci. Ya, maksudnya itu banyak maksudnya itu banyak tanggungannya yang akan ditanggungnya. Jadi kita percaya itu antara salah satu pengorbanan seorang anak ya. Jadi seterusnya ni puannya kami juga ingin mengetahui bersama apa sebenarnya penyebab utama terjadinya generasi tersebut ataupun yang begitu tadi sandwich generation ini. Okay, so penyebab utama adalah selalunya kurang persiapan ataupun lack of planning lah. Yeah. Dari segi pendidikan anak-anak, ketani punya persaraan dan pinjaman. I will start lah. Kira ketani jalan dari fasa hidup ketani ya, masa ketani bujang, dan mungkin ketani ada pinjaman untuk kereta. Kali sudah tu ketani kahwin, ketani membuat pinjaman pribadi itu kan. So ia punya pinjaman itu ketani bawa melakat arah tania. Kali sudah tu nebatah tu ketani ada anak, ketani kan mikirkan lagi pasal pendidikan anak. Tapi ketani punya nyorang sumber pendapatan itu indah meningkat as much as ketani punya living expenses lah. Macam pasal fasa hidup atau semakin ketani berubah fasa hidup, benarnya sumber pendapatan ketani itu mesti meningkat juga untuk mengikuti pasal ketani kira menjaga orang macam mana sudah tak kata menjaga ibu bapa ketani. Dan kenapa persaraan itu penting di dalam generasi tersebut ini adalah supaya ketani tidak mau next generation
sama. Dah berulang-ulang lah. Yang dah berulang-ulang. Ya, itu ya. Terjadinya generasi tersebut itu dengan adanya tidak adanya kurang persiapan, iaitu pun lack of planning, iaitu di mana kalau kita ni mungkin berubah fasa, mungkin dia bujang, mungkin dia ada tanggungan lah, mungkin dia tidak banyak komitmen, tapi apabila sudah berkahwin ada komitmen menjaga anak dan juga ada tanggungan ibu bapa ya. Dan seterusnya ni Muammar. Baik, ingin jadi tanyakan kepada Puan Nur Hafizah ya, Hafizah, mengenai dengan generasi tersepit ini. Adakah generasi tersepit ini bagi mereka yang mempunyai adik-beradik sedikit ataupun adik-beradik yang ramai? Bagi adik-beradik yang ramai, pastinya kalau dilihat di sana adik-beradik yang ramai, jadi tanggungan untuk ibu bapanya itu mungkin ada kurang sedikit. Tapi dibandingkan dengan mungkin dua orang seadik-beradiknya, bagaimana? Adakah kedua-dua ni masih sama? Okay. Pasal I think kalau dulu yes ada banyak anak, so boleh dibagi-bahagikan. Sekarang ni kalau Ketani dengar anaknya seorang dua orang saja, so also make preparation lah. Especially kalau anak yang seorang paling payah lah pasal dia yang mesti menjaga the parents kan tu. Tapi kalau anak dua orang, okay, dua tiga orang mungkin orang boleh orang berbahagia menjaga ataupun orang memberi sesuatu macam mana dari segi kewangan kepada orang punya ibu bapa. Tapi ada juga macam adik-beradik ni indah semua berjaya. Jadi biasanya ia punya beban itu ke arah yang paling nyorang berjaya, tetapi Ketani mesti juga tahu kan yang ia tu pun ada juga nyorang macam ada tanggungan sendirinya juga. Hingga semestinya ia berjaya, ia kira kewangannya bisa catu. So dari sana masih lagi generasi tersepit ini adalah. Ya, dan seterusnya ni poin kami juga ingin minta bersama, kalau tadi kita ni telah pun menanyakan mengenai dengan penyebab utama ya terjadinya generasi tersebut. Jadi ini kesan kesan menangguh perancangan kewangan. Okay. So kesan menangguh perancangan kewangan ini yang paling sedihnya lah ia efek semua generasi Ketani kemudian. Okay? Macam kalau generasi Ketani in the plan benar-benar, generasi anak, generasi cucu pun sama. Pasal Ketani, apa yang Ketani mau, setiap generasi itu, Ketani maunya melebihi macam standard of living Ketani itu lebih baik daripada zaman ibu bapa Ketani nyorang pasal macam kalau dulu lah Ketani boleh lihat lah kalau dulu macam susah diorang selalu save apa, so sudah zaman macam masa Ketani mau okay standard of living kun dia boleh lagi nyorang indah kurang lah daripada yang apa mama bapa ku bagi macam tu. So masa Ketani tu sebab kan ada planningan ni anak Ketani pun ada orang macam ia kanak-kanak ni ada orang melihat Ketani bah. Macam mana Ketani memplan kewangan, macam mana Ketani tu. Kalau lihat macam aku paksa macam what I want to say is macam I want to break cycle ni lah. Macam kalau Ketani ada persaraan yang cukup, Ketani akan depend arah anak Ketani. Mungkin Ketani pulang yang akan memberi arah cucu-cucu Ketani macam tu kan. So sudah Ketani break cycle ni. Anak Ketani pun lihat, mamaku, bapaku macam mana diorang memplan. So diorang pun boleh membreak cycle ni dan kiranya orang self-sustain masa diorang retire lah. Bersara macam tu. Itulah yang telah pun dikongsikan kepada Auda mengenai dengan pengorbanan seorang anak yang berkaitan dengan cara untuk Ketani menangani. Bukan hanya setakat Ketani fokus kepada anak-anak tapi juga kepada tanggungan Ketani, ibu bapa Ketani yang sudah pun lanjut usianya dan juga diri Ketani di masa akan datang. Dengan adanya masalah berkenaan Puan, sudah sepastinya Ketani mahu untuk mengelakkan, menghindarkan perkara tersebut. Jadi mungkin ada solusi bagi untuk Ketani mengelakkan menjadi generasi tersebut. Okay. So cara mengelakkan situasi tersebut yang selalu saya sebut adalah merancang sekarang. Rancang dia walaupun Ketani dah tahu kan macam apa situasi kewangan Ketani nanti apa tu. Kalau Ketani merancang sekarang
yang macam kalau nyorang kalau para pakar kewangan lah kalau diorang merancang, cara diorang merancang macam kalau yes ada kebaikannya. Tapi kalau apa-apa terjadi yang buruknya juga kami akan merancang dengan tu. Jadi sebab itu macam mana tu pikirkan kalau macam kalau kata ni boleh pikirkan kalau harta baik macam mana tu jalannya macam kata ni saya apa tu macam mana. Kali kalau apa-apa terjadi apa tu apa aku punya backup plan. Macam ada plan A sampai Z itulah And then yang kedua start menyimpan sekarang. Ndak kira seberapa damage sikit at least ketani buat habit atau arah diri ketani lah. And then yang ketiga kalau kurang faham macam kurang peka mengenai macam kewangan Ania, indah salah untuk berbicara dengan perancang kewangan yang diiktirafkan oleh Brunei Darussalam Central Bank lah. Ada listnya yang diorang bagi untuk macam mana tu. Bagaimana pula dengan tabungan tersebut? Berapa bilangannya yang boleh mereka ini menabung? Itu tertakluk kepada bis durang benarnya. Macam kalau dia pasal permulaan itu yang kami selalu paling payah. Barat. Paling payah, paling berat. Jadi mungkin macam ada macam-macam kan kami punya solusi di mana boleh buka akaun lain, akaun bank lain supaya duit itu tidak terkacau kata ni nampak apa tu. Jadi dari sana macam ada yang buat satunya jadi ia setiap kali ke sana tu sudah tu ada sekali tu setia ia malas habitnya tu dah balik semula. So kita ni mesti ada disiplinkan diri. Disiplin penting ya, dan juga ni ada pentingnya jenis Wak Amar kalau kita ni ingin buka akaun di salah satu bank, perlunya kita ni jantah ada yang kad ATM tu. Kalau boleh lah artinya kalau menyimpan artinya dapat ngambil. Itu terpulang je. Kadang-kadang boleh mengambil tapi di kaunter. Kadang-kadang terpaksa je menggunakan terpaksa. I think unfortunately semua memang kena bagi kata tu. Jadi pasal kalau kita ni kan menyimpan pun macam kalau ndak ada kata tu payah jawab kan macam indah semua orang dapat keluar masa kerja kan pasal bank hanya buka masa jam-jam kerja saja kan. Jadi macam kata tu boleh tapi ya tak kata ni yang mesti kuatkan diri. Ya, mesti tu ni disiplin lah dan juga kuatkan diri Simpan lah. di mana? Di mana yang sukar Walaupun untuk ada dicapai. kata tu jangan tahu yang ni bukan untuk untuk membali-bali, Ya, ini untuk betul. menyimpan. Tapi Kata ni payah untuk je tu. menyimpan. Oh, payah Jadi je. terpulang je. Ya, Macam mana berbalik. dapat lagi? Okey, senang tu kalau macam mata tu. Apa yang selalu saya buatlah kalau ada macam significant others lah ataupun macam ibu bapa lah pasal durang kalau ibu bapa durang mana tahu macam mana akan mengeluarkan duit dan bayar perluan tu kan suruh durang simpan. So macam tiap bulan begitu mak aku kan kan masukkan duit. Macam macam kira kata ni ada orang yang tu pasal kalau orang tua ni hanya nak kau menyimpan bulanan ni macam durang pun dapat tanda tu bukan orang tua sajalah macam kata ni punya macam pasangan ataupun Kira mengingati betul. Mengingati wanya macam macam kalau lelaki lah bang belum kita simpan bulanan ni macam tu macam tapi kalau balik diambil pun kan cakapkan je. Macam kenapa ni banyak jadi simpanan ni macam ketani pun rasa bukan kau menyimpan ni benarnya. So ketani pun adanya orang memerhatikan daripada ketani sendiri. Pasal kalau ketani sendiri, kalau ketani memang indah kuat macam aku pakai dululah next month tukar ganti. Tapi tukar gantinya next month-nya tu indah macam ia mengganti sekiranya ia save 50 lah sebulan lah. Kali ia pakai dia 50 tu. Patutnya next month untuk mengganti 100 indahnya 50 lah 50-nya. So indah tiap meningkatnya. Kenapa simpanan kau ni indah meningkat? Sebab itu kalau ketani ada macam pasangan ataupun ibu bapa dapat dari sanalah ketanian tu. Tapi yang penting ada disiplin sebenarnya Pelbagai cara boleh kita ni laksanakan. Ada juga yang menggunakan tadi mengenai dengan kredit dan juga ataupun kad dan ada menggunakan tabungan di rumah saja. Jadi terpulang kepada habis kita. Yang pentingnya semua itu adalah hak milik kita ni dan ada baiknya juga untuk kita menyimpan dengan lebih awal.
Saya tertarik juga Puan dengan ada pihak bank yang menggunakan setiap kali kita ni membuat transaksi akan dihantar SMS kepada diri kita ni. Jadi lihat rupanya RM20 ku swipe tadi. Jadi itulah juga antara cara yang mungkin sedikit sebanyak membuatkan Menyedarkan kita kita ni ni sedar. lah. Ni pun aku spending tu orang ni. Oh my god. Dapatlah. Tapi ada yang juga macam mana tu, anda pernah buka-buka. Macam, aku dah mau lihatnya. Iya. Aku Ya, tahu ya. aku spend anu ni, especially lagi ke tani bulan 12 tani memang betul. banyak diskaun macam ada sales macam Pakaian sekolah apa. closing sales apa tu macam berabot ketanikan ke sana. Betul. Tapi ingat, ya tak kalau ketanikan membalik tu, ketani pikir perlu keindah. Ya, dan Betul. juga perlunya ada peruntukannya ya kewangannya Yes. untuk kita membeli. Mungkin saja untuk bulan 12 ini ialah maksud jadi tadi ada tawaran harga yang Murah, menarik. menarik Tapi apa perlu kita tu. ni fikirkan tahun depan anak-anak kita ni menggunakan buka sekolah, menggunakan alat peralatan sekolah dan yes. sebagainya. Perlu kita ni sentiasa ingatkanlah ya untuk Ya. berbelanja berpada-pada. Ya. Mungkin di lain keluaran kita akan bersama dengan segmen motivasi kewangan ini berkaitan dengan anak-anak sekolah yang Puan dah Yes. booking juga. Jadi Next month. pastikan untuk menyaksikannya. Dia dapat dinafikan ni perkara ni memang kadang-kadang kita ni rancang mungkin sebanyak sedemikian tapi akhirnya melebihi daripada kewangan kita ni ataupun bajet kita disebabkan oleh tawaran-tawaran hebat. Yang walhalnya kadang-kadang sama saja harganya. Jadi cukup sama-sama kita ni berhati-hati, bijak dalam merancang perkara-perkara tersebut. Baik, untuk akhirnya kita serahkan bersama dengan Puan Hafizah untuk mengungsikan mungkin ada kata-kata saran dan sebagainya. Okay. So saya harap apa yang saya telah sharekan, kongsikan tadi boleh bermanfaatlah kepada penonton, para penonton. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan atau ingin macam kami membahaskan certain topik, bolehlah menghubungi kami di email address kami iaitu ask.fpab@outlook.com ataupun social media kami Facebook iaitu FPAB ataupun yang selalu kami pakai Instagram FPAB_BN. Ya, jadi itu ya kalau kita ada pertanyaan kita boleh menghubungi di talian yang telah pun disertakannya dan juga di Instagram FPB_BN ya. Alhamdulillah. Jadi itu dia bersih kita kongsikan bersama mengenai dengan pengorbanan seorang anak dalam segmen motivasi kewangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita Hafizah Osili, itu pakar kewangan, dan sekiranya ada masa kita akan berjumpa lagi ya Puan ya dengan topik yang berlainan pula ya. Baik, terima kasih. Sama-sama.